Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Dah lama kita tak berjumpa, alhamdulillah. Baik, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan selawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah topik yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat pada malam ini bertajuk Hak Al-Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, sebuah hadis sahih, hadis nombor 5967, Baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW bertanya kepada Muaz, "Wahai Muaz, tahukah engkau apa hak Allah ke atas hamba-Nya?" Maka Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Maka Nabi SAW menjawab, "Sesungguhnya hak Allah ke atas hamba-Nya adalah hanya Allah sahaja yang layak disembah dan tidak disekutukan. Itu hak Allah." Mereka meneruskan perjalanan, dan sekali lagi Nabi SAW bertanya kepada Muaz, "Wahai Muaz, adakah kau tahu apa pula hak hamba ke atas Allah Subhanahu Wa Taala?" Maka Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Maka Baginda SAW menjawab, "Sesungguhnya hak hamba ke atas Allah adalah apabila mereka hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, maka hak hambanya adalah untuk dimasukkan ke jannah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah hak Allah dan hak Rasul hambanya." Dan sebagaimana kita maklum, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, bahawa di dalam Islam ada bab khusus dalam kitab-kitab fiqh dan sebagainya yang mengatakan tentang hak jiran tetangga, yang mengatakan juga tentang hak suami isteri, hak anak-anak. Malahan di dalam Islam, jalanan juga mempunyai haknya tersendiri. Tetapi apa pula hak Al-Quran terhadap kita sebagai Muslim? Sebelum kita berkongsi tentang 5 hak Al-Quran itu, suka saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan bahawa dalam sebuah hadis, hadis ini hadis Hasan, riwayat Imam Ahmad rahimahullah, hadis nombor 1497, bahawa Nabi SAW bersabda bahawa sesungguhnya pada 1 Ramadan diturunkan suhuf Ibrahim, 6 Ramadan diturunkan Taurat Musa, 13 Ramadan diturunkan Injil kepada Isa AS, dan pada 24 Ramadan diturunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam surah Al-Qadar, surah ke-97 ayat yang pertama, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita bahawa Quran itu diturunkan sekaligus. Namun dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 106, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa Quran itu diturunkan beransur-ansur, seperti ada percanggahan di situ. Tetapi tidak. Bila kita melihat dan mengkaji lebih lanjut, surah Al-Qadar, surah ke-97 ayat pertama merujuk kepada turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah, sekaligus. Dan surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 106, dikatakan Quran itu diturunkan beransur-ansur. Itu merujuk turunnya Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi SAW secara beransur-ansur dalam 22 tahun setengah, ataupun biasanya kita kata 23 tahun. Jadi tidak ada percanggahan. Jadi insyaAllah kita nak tahu apakah hak Al-Quran itu. Ada 5. Yang pertama adalah untuk diimani Quran ini. Mungkin majoriti kita di sini akan mengatakan, "Brother Firdaus, saya dah beriman, sebab tu saya Muslim, sebab tu saya buat solat tarawih." Benar. Tetapi perlu kita ketahui bahawa cara kita beriman kepada sesuatu, terutamanya di dalam Islam,
bukan beriman sebagaimana kita nak faham. Tetapi cara kita perlu beriman adalah beriman sebagaimana Nabi SAW serta para sahabat radhiyallahu anhum beriman. Sebagai contoh, kita perlu beriman bahawa Quran ini dalamnya sehingga kita tidak ada keraguan padanya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 1 dan 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, zalika kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, sesungguhnya di dalam kitab ini, yakni Al-Quran, tiada keraguan padanya bagi mereka yang bertakwa. Jadi bila kita kata kita beriman sehingga tidak ada keraguan, saya ambil satu contoh. Dia adalah satu sunatullah, di mana kehidupan kita adalah ujian. Betul tuan-tuan dan puan-puan? Allah sebut dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat kedua, serta surah Al-Mulk, surah ke-67 ayat kedua, bahawa kehidupan kita adalah ujian. Dan apa jenis ujian? Allah dah bagi tahu lebih awal. Antaranya dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 155, Allah sebut Allah akan uji kita dengan kelaparan, kehilangan harta benda, kematian dan sebagainya. Dan dalam surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 28, serta surah At-Takabur, surah 64 ayat 14, Allah beritahu kepada kita bahawa isteri dan anak-anak kita adalah ujian. Dan sudah tentu bagi puan-puan, suami adalah ujian. Betul? Mereka setuju, alhamdulillah. Dan bila Allah kata ada ujian, maksudnya kita tahu lebih awal bahawa akan ada ujian. Tetapi cara kita beriman kepada Quran, kita lihat selama ini kita lebih banyak mengadu kepada Allah ataupun kita mempersoalkan Allah. Mengadu adalah, ya Allah, bantulah aku untuk mengatasi ujian ini. Itu mengadu. Tak ada masalah dalam mengadu. Dan Allah membenarkan, dan Allah suka kita mengadu pada dia. Allah jadi tak suka kalau kita tak mengadu pada dia, tapi mengadu kat Facebook. Kita hari ini lebih banyak mengadu kat Facebook berbanding dengan mengadu kat Allah. Tetapi kerap kali yang kita buat adalah kita mempersoalkan Allah. Bagaimana? Iaitu kita tanya pada Allah, ya Allah, kenapa aku yang dipilih untuk diuji? Ya Allah, kenapa saat ini Engkau menguji aku? Seolah-olah kita mempertikaikan sifat Allah yang maha mengetahui, bahawa Allah tahu Dia sedang menguji kita, bahawa Allah tahu apa keadaan kita. Tapi kita bertanya, kita mempersoalkan Allah. Allah, kenapa aku? Sedangkan kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu anhu, apabila mereka diuji, sudah tentu mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi pada masa yang sama, mereka mengucapkan alhamdulillah. Kenapa mereka cakap alhamdulillah? Bukan kerana suka. Mana ada orang suka bila ditimpa musibah? Tetapi mereka tahu apabila diuji, itu tandanya bahawa Allah Subhanahu wa taala sayang pada dia. Kerana apabila Allah sayang pada seseorang, Allah akan uji dia. Dan semakin sukar ujian itu, semakin tinggi pahalanya dan semakin tinggi darjat dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bahawa manusia yang paling sukar ujian dia adalah para anbiya. Kerana Allah sayang pada mereka. Tetapi yang terjadi pada kita, kita mempersoalkan Allah. Allah, kenapa aku? Sepatutnya kita bersyukur, ya Allah, daripada berbilion manusia, aku jua yang Kau pilih. Pernah tak tuan-tuan dan puan, masa kita kerja, bos kita nak naikkan pangkat kita, mereka akan buat appraisal, betul? Akan buat temu duga, betul? Pernah tak kita tanya dekat bos, bos, dalam banyak pekerja, kenapa saya bos? Kenapa saja nak naikkan pangkat aku bos? Lain-lain tak mau? Ada tak kita soalkan begitu? Tak. Sebaliknya kita kata, alhamdulillah, bos pilih aku, betul? Itu bos pilih, kita kata alhamdulillah, kita tak mengadu, kita tak mempersoalkan bos. Tetapi bila Allah uji kita, kita mempersoalkan Allah, kenapa aku? Why me? Tak. Sedangkan bila kita beriman kepada Quran, Allah juga telah menjanjikan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah Al-Insyirah, surah ke-94 ayat 5 dan 6, fa inna ma'ul yusri yusra, inna ma'ul yusri yusra. Sesungguhnya dengan setiap kesulitan pasti hadirnya kesenangan. Allah ulang dua kali, setiap kesulitan pasti hadir kesenangan. Janji Allah. Kalau kita kata kita beriman kepada kalam Allah,
Sepatutnya kita juga beriman bahawa Allah kata dia janji ada kesenangan. Kenapa kita tidak sabar? Kenapa kita mempersoalkan Allah? Jadi beriman kepada Quran, beriman tanpa ada keraguan, sebenar-benar iman. Dan kemudian bila kita kata kita beriman kepada Quran, kita juga perlu beriman bahawa Quran ini tidak seperti wahyu-wahyu yang terdahulu. Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat ke-7, walikuli qaumin had. Pada setiap zaman Allah mengutuskan mesejnya. Cuma uniknya, zaman-zaman terdahulu, setiap wahyu yang Allah turunkan, dia untuk satu bangsa, untuk satu masa. Sebagai contoh, saya akan cuba masukkan sedikit perbandingan agama di sini. Dalam Bible, Gospel of John, bab 10 ayat 5 dan 6, dalam bahasa Alkitab, bahasa Melayu, disebut di mana Nabi Isa, Jesus Christ, memberitahu kepada anak muridnya, janganlah kalian pergi kepada mereka yang bukan Yahudi, bukan Israel. Sesungguhnya aku diutuskan hanya untuk domba-domba sesat Israel. Dan ayat dalam Bible itu disokong dalam surah As-Saff, surah 61 ayat ke-6. Tetapi Quran ini bukan untuk satu bangsa, bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang Melayu saja, bukan untuk orang Cina saja, bukan untuk orang India saja, tapi untuk semua bangsa, antara bangsa, untuk sepanjang masa sehingga ke akhir zaman. Tidak kurang daripada 6 tempat dalam Quran Allah sebut Quran ini adalah untuk semua manusia. Dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185, surah Al-Imran surah ketiga ayat 138, surah Ibrahim surah 14 ayat pertama, surah Ibrahim surah 14 ayat ke-52, surah Al-Furqan surah 25 ayat pertama, serta surah Az-Zumar surah 39 ayat 41. Allah sebut hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran ini adalah petunjuk untuk manusia. Hudal linnas. Allah tak sebut hudal lil muslimin. Kenapa saya sebut ni? Kerana kerap kali bila kami mengedarkan Quran terjemahan secara kejut kepada orang bukan Islam, yang paling banyak memberikan tentangan adalah orang Islam sendiri. Dia mengatakan tak boleh bagi kepada orang kafir, dia kata. Orang utara tu. Pasal dia kata Quran ini hanya untuk orang Islam saja. Saya kata dalam Quran Allah sebut hudal linnas. Bagaimana kamu boleh mengatakan adalah untuk Muslim saja? Hudal linnas. Allah tak sebut hudal lil muslimin. Jadi kita beriman. Dan bila kita beriman bahawa Quran ini adalah wahyu yang terakhir dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga sebut bahawa Allah yang menurunkan Quran ini dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Dalam surah Al-Hijri, surah ke-15 ayat 9 yang saya mulakan tazkirah saya tadi, iaitu inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikra ini, Quran ini, dan kami yang akan menjaganya daripada penyelewengan. Apa maksudnya untuk kita sebagai Muslim, tuan-tuan dan puan-puan? Maksud ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, cukup unik. Saya bukan pakar perbandingan agama. Saya cuma pelajar perbandingan agama. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bukalah mana-mana kitab agama sekalipun, mana-mana kitab, baik Yajurveda, Samveda, Atharveda, Rigveda, Bible, Old Testament, New Testament, Tripitaka, Lotus Sutra, anything, buka. Tuan-tuan dan puan-puan tak akan jumpa satu ayat seumpama ini di mana Tuhan sendiri mengatakan Dia yang menurunkan kitab itu dan Dia akan menjaganya daripada penyelewengan. Tak ada. Dan ini adalah warranty, guarantee dari Allah untuk kita sebagai Muslim, untuk semua manusia, bahawa ini memang dari Allah, dari Tuhan sebenar-benarnya, dan Allah sendiri yang akan menjaganya, bukan manusia. Warranty, maksudnya apa kita buat semuanya ada warranty. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hak Quran yang pertama adalah diimani. Hak Quran yang kedua adalah untuk dibaca. Surah yang pertama, ayat pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq, surah ke-96 ayat 1 hingga 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tapi persoalan pertama untuk tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, di akhirat nanti, apakah perkara pertama yang kita akan dipersoalkan? Solat, betul? Tapi kenapa Allah SWT dia tak menurunkan surah Al-Muzammil, surah ke-73, ya ayyuhal muzammil qum min laila illa qalila.
Wahai kamu yang berselimut, bangkitlah dan sembahyang dan solat. Tapi Allah turunkan Iqra dulu. Walaupun sembahyang adalah perkara pertama yang akan dipersoalkan. Indikasi kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan sebagai Muslim, iaitu bahawa dalam Islam, Islam adalah agama ilmu, dan ilmu mendahului amalan kita. Dan itu yang Allah tanya kepada kita dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 36. Mengapa kamu melakukan sesuatu yang kamu tiada ilmu tentangnya? Kita sini, majoriti kita ada sahabat yang belum Muslim, betul ke? Semua lapar, tunggu murid ke? Kita semua sini majoriti ada sahabat belum Muslim? Ada, Alhamdulillah. Cuba tanya pada mereka, kenapa buat begini? Kenapa buat macam ni? Kenapa buat macam tu? Apa jawapan mereka? Jawapan dia adalah, entah, orang dulu-dulu dah buat, saya ikut je lah. Betul ke tak? Kalau hari ini kita sebagai Muslim, bila orang tanya kepada kita, kenapa kamu buat macam ni? Kenapa kamu solat macam ni? Ustaz, saya ajar waktu sekolah rendah. Tak, bukan kata salah tau, tetapi itu bukan jawapan sebagai Muslim. Sekolah rendah, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita pun jawab, entah, orang dulu-dulu buat, saya pun ikut sajalah. Sebab ramai orang buat, saya pun ikutlah. Apa beza kita punya jawapan dengan jawapan mereka? Sama je. Sama saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu indikasi kepada kita cari ilmu dulu. Cari ilmu untuk membuat sesuatu. Saya ambil contoh, isu yang terbaru, di mana mereka mencium athar-athar Nabi SAW. Ini isu. Saya tahu kita tak mempertikaikan keharusan bertabaruk, tak ada isu. Tetapi isu di situ, tanya orang tu, kenapa mereka buat? Dia kata, dia pakai jubah, dia pakai serban, mesti betul. Masalah. Sedangkan Jabatan Mufti Kedah tulis kata apa? Itu replika sahaja mereka pergi cium. Replika. Buat ikut-ikutan. Sebab ramai orang buat, tak mau lepaskan peluang. Tuan-tuan dan puan-puan, guna logik akal yang pertama. Agama Islam, agama yang tulen berdasarkan bukti, bukan sebab orang buat. Kalau ikut penampilan tuan-tuan dan puan-puan, ada seorang dari Bangladesh, Pakistan. Dia datang ke sini, dia cerita dengan saya, kalau setan tukar bentuk, dia pasti ada tanduk bagi tahu kepada manusia bahawa kalau wuduk start dari kaki, dia tak akan buat. Sebab dia tahu itu memang bohong. Tapi ini orang Pakistan tu cerita. Tapi kalau ada satu orang, tak semestinya ustaz, dia pakai serban, pakai jubah, dia berwatakan warab, ada janggut, bagi tahu kat dia wuduk start dari kaki, dia mesti ikut. Apa maksud dia? Maksud dia ialah hari ini masalahnya ialah kerana kita tak ikrah. Kita tak ikrah. Tengok, wow, happy. Happy, famous kita buat. Tak gitu tuan-tuan dan puan-puan. Allah sebut dalam surah An'am, surah ke-6 ayat 116. Jikalau kamu mengikuti majoriti manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu. Agama Islam bukan ikut majoriti. Agama Islam ikut kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bukti. Dan bila kata Quran haknya adalah dibaca, kita mungkin di sini ada yang kata, Brother Fidaus, saya cuba nak baca Quran tapi tak macam imam tadi, Masya Allah, bacaan dia cantik. Jadi susah, brother. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW beritahu kepada kita, barang siapa yang membaca Quran dengan cantik, dengan baik, dengan tertib, dia dapat 1 pahala. Tetapi barang siapa yang mencuba sebaik mungkin, tapi dia tak mampu membaca dengan baik, dia dapat apa? Dapat dosa. Dia dapat 2 pahala. Tapi itu tak bermaksud tuan-tuan dan puan-puan yang dah pandai baca Quran sengaja buat-buat tak pandai untuk dapat 2. Bukan begitu. Itu cuma galakan daripada Nabi SAW untuk kita baca Quran. Kita ambil contoh, kita ada sahabat Cina kan. Mungkin Cina ni berbeza sikit. Cina ni kurang pelak dia, Alhamdulillah ya. Cina ni kurang pelak, tapi sahabat-sahabat Cina kita biasa pelak. Antara bila mereka sebut durian ke lulian, rambutan ke lambutan. Kalau yang pernah mengajar mu'alaf, ajar mereka surah Al-Fatihah, terutamanya sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa mereka baca?
Mereka akan baca ia katak dulu, ia katak style. Betul? Tetapi tuan-tuan puan-puan, barangkali di sisi Allah mereka dapat 2. Kita yang mahir membaca dapat 1. Saya tak percaya kepada jenis kuliah yang datang menghentam. Kita ni tuan-tuan puan-puan orang Melayu. Sebab biasanya ustaz-ustaz ni Melayu, tapi yang Cina ni ini Cina seorang. So biasanya saya tak suka. Saya tak suka datang nak menghentam, kata kita ni Melayu ni teruk. Kenapa nak kata Melayu teruk? Saya lebih percaya kepada jenis kuliah seperti Nabi SAW yang memberi motivasi. Ini indikasi bahawa baca mengikut kemampuan kita. Do your best. Kemudian jangan pandang rendah orang yang tak pandai baca seperti kita. Barangkali di sisi Allah pahala dia lebih banyak berbanding dengan kita yang pandai membaca. Dan barangkali pahala kita itu tak ada kerana kita riak di hati kita, kerana kita rasa kita hebat. Kalau semua orang syarat pandai membaca Quran mesti seperti Syekh Abdul Rahman Sudais, semua tak ada pahala. Tapi tak, Allah Maha Adil. Ingat tuan-tuan puan-puan, hak Quran yang kedua ini adalah untuk dibaca. Dan Quran, tuan-tuan puan-puan, bacalah dalam Quran, dalam hadis sekalipun, bahawa Quran tidak diturunkan untuk dijadikan sebagai hantaran perkahwinan kita. Dia tak diturunkan untuk dijadikan perhiasan di dinding-dinding rumah kita. Quran juga tidak diturunkan sebagai pelaris perniagaan ayat 1000 dinar di restoran kita. Ayat 1000 dinar itu untuk dibaca agar dapat jadi memurahkan rezeki kita. Jadi hak Quran yang kedua adalah dibaca. Hak Quran yang ketiga adalah untuk difahami. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis nombor 69, Baginda SAW bersabda bahawa barang siapa yang Allah SWT kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah jadikannya faqih dalam agama, faham dalam agama. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita ambil contoh. Tanya puan-puan kat belakang lah. Boleh ke puan? Boleh tanya soalan? Ada seorang 2 je. Saya tanya soalan senang je. Pasal hal rumah tangga, memasak. Puan-puan pandai memasak? InsyaAllah. Walaupun dia jawab dengan zuhud, tapi tengok badan-badan abang-abang kat sini semua sihat-sihat, Alhamdulillah. Puan boleh memasak masakan Perancis puan? Tak boleh. Tak apa, Brother Fidaus tolong. Brother Fidaus sediakan buku resepi masakan Perancis. Boleh masak? Boleh. Tapi buku resepi tu dalam bahasa Perancis. Tak boleh. Tak apa, saya bagi pula dalam terjemahan bahasa Melayu ataupun bahasa English. Boleh masak ke? Persoalan dia, kenapa tadi tak boleh, sekarang boleh? Faham. Bayangkan berapa kali kita dah buat kenduri pulut kuning, dah khatam Quran dalam bahasa Arab. Tapi berapa kerap kita pernah buat kenduri pulut kuning untuk khatam terjemahan Quran? Kita baca Quran dengan cantik, Alhamdulillah, dapat sawab, dapat pahala daripada itu. Tetapi Quran adalah petunjuk untuk kita. Bayangkan kalau kita baca tak faham, bagaimana boleh jadi petunjuk untuk kita? Bagaimana? Kehidupan kita di dunia ini adalah seperti di hutan belantara yang tebal, yang ada binatang buas. Kita ada kompas dan peta, tapi kita tak faham. Rasa-rasa selamat tak nak keluar? Tak. Sama juga, dunia ini lebih teruk berbanding dengan hutan. Dan Allah dah bagi kita Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita tak faham, macam mana nak selamat? Kita baca, kita berbangga dengan bacaan. Kita dah khatam. Anak aku dah khatam 3 kali dah. Terjemahan dah khatam. Pernah saya interview seorang umur 40 tahun, lahir Islam, untuk bantuan zakat. Antara syarat, mesti baca surah Al-Fatihah. Masya Allah, surah Al-Fatihah dia cantik. Minta dia terjemahannya, tak tahu. Dia tak faham maksud Al-Fatihah. Bayangkan, setiap hari 17 kali sehari kita minta Allah, Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing kami ke jalan yang lurus. Tapi kita tak faham Quran, macam mana jalan lurus? Kita ingat kita lurus, sebab kita tak faham, rupa-rupanya kita dah bengkok. Kita pun tak tahu. Kita dapat lihat manifestasinya adalah selepas bulan Ramadan, masih kita meneruskan tak amalan kita ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, sekurang-kurangnya melaburlah dalam diri kita dengan membeli terjemahan Quran dalam bahasa yang kita faham, dan
Perlu faham bahawa terjemahan bukan Quran, tetapi itu adalah pemilihan perkataan daripada penterjemah. Tapi insya-Allah, kalau kita baca terjemahan berserta dengan bahasa Arabnya, kita akan faham sekurang-kurangnya 60 hingga 70%. Kalau dalam peperiksaan 60 hingga 70%, itu lulus ke gagal, tuan-tuan dan puan-puan? Lulus. Bayangkan kalau kita faham 60 hingga 70% isi Quran dan kita amalkan isi yang kita faham 60-70%, kita lulus ujian dunia ni ke tak? InsyaAllah lulus. Bila kita lulus, kita ke jannah ke tak? Ke jannah. Sebab tu kita perlu ambil peluang untuk faham. Dan sebab kadang-kadang kita tak faham, benda yang senang kita jadi susah. Saya bagi contoh. Maksud Iqra' tadi ialah baca. Kalau missionary Kristian datang cakap dengan kita, kamu kata baca, tapi Nabi kamu dalam surah Al-Araf, surah ke-7 ayat 157, disebut Nabi kamu adalah ummi. Dia tak tahu membaca. Habis apa yang dia baca? Kita jam ayat 1, perkataan 1 saja, Iqra'. Tetapi kalau kita baca terjemahan, beli beberapa terjemahan. Di pasaran sekarang ni banyak terjemahan, tapi pastikan terjemahan Ahlussunnah wal Jamaah lah. Kalau kamu beli Syiah lah, susah juga, kan? Contoh, siapa di sini yang boleh bertutur dalam bahasa Cina? Tak ada. Ini dalam surau tau. Jangan berbohong, bulan Ramadan ni nak kerja Lailatul Qadar. Tak ada. Okey. Kalau dalam bahasa Cina tak tahu tu macam mana nak sebut? Tadi kata tak tahu nak sebut. Dalam surau ni tuan. Tak apa. Tuan-tuan dan puan, ikut saya. Chu ni ping an. Tak, ini bukan perkataan kasar, jangan risau. Ini originalnya. Chu ni ping an. Ini bahasa Mandarin. Ada tak saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan apa perkataan bahasa Cina kat depan ni? Ada ke tak? Tak ada. Tapi tuan-tuan dan puan pun tak tahu nak baca bahasa Cina. Tapi bagaimana tuan-tuan dan puan boleh sebut? Bila kita baca terjemahan Quran, kita akan faham Iqra' tak semestinya hanya baca daripada lemparan, tetapi Iqra' salah satu maknanya juga adalah, maksudnya mendengar sesuatu, menghafalnya dan mengulanginya. Iqra'. Sekarang boleh ulang tak semula? Boleh. Sebelum tuan-tuan dan puan fikir panjang, saya bagi tahu maksudnya. Tu ni ping an maksudnya adalah Assalamualaikum dalam bahasa Mandarin. Okey? Jangan risau. Itu bukan bahasa kasar. Jadi bila kita faham Quran, dia jadi senang. Kehidupan kita senang dan sebagainya. Okey? Itu yang ketiga. Hak Quran yang keempat adalah untuk diamalkan. Dalam sebuah hadis Sahih Muslim, hadis nombor 746 dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, kabarkanlah kepada kami bagaimanakah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, akhlak Nabi adalah seperti Quran. Maksudnya apa untuk kita? Bukan saya percaya ramai kita dah pernah baca, pernah dengar hadis ini. Ini yang saya sebut dari awal. Bukan apa yang kita pernah baca, bukan apa yang pernah kita dengar, tapi apa yang kita faham. Apa yang kita dapat dari hadis ini? Dapat daripada hadis ini ialah bahawa Nabi SAW dia mengamalkan setiap benda dalam Quran. Dia tak pick and choose. Kita sebagai Muslim, tuan-tuan dan puan, jangan kita jadikan Islam seperti agama buffet. Tahu agama buffet? Ataupun sekarang kita Ramadan kan, agama bazar Ramadan. Kenapa saya sebut begitu? Kalau kita pergi bazar Ramadan, banyak makanan betul. Kita beli semua ke ataupun kita beli yang kita suka? Kita beli yang kita suka. Kita makan buffet, kita makan semua ke kita makan yang kita suka? Kalau kita amalkan Islam pun kita amalkan apa yang kita suka. Apa beza dengan agama buffet dengan agama bazar Ramadan? Suka hati kan? Tak. Quran diturunkan untuk mengawal selia hawa nafsu kita, bukan dikawal selia oleh hawa nafsu kita. Itu perlu kita ingat. Dan bila kita amalkan Islam, bukan sometime, bukan part time, tapi full time. Sebab kita Muslim full time, bukan part time. Sebab kita mati anytime. Jadi bila kita amalkan Islam, jangan pick and choose. Jangan kata benda ni aku rasa betul. Betul lah, aku tahu benda ni ada suruhan, ada perintah, tapi I'm not ready yet. Not for me. Later. Bukan begitu.
kita jadikan masa itu kita bukan bertuhankan Allah. Masa itu kita bertuhankan apa? Bertuhankan nafsu kita. Ini yang Allah SWT sebut dalam surah Al-Jaziyah, surah 45 ayat 23. Tidakkah kamu melihat mereka yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka? Na'udzubillah. Dan hari ini kita lihat, aku tak suka yang ni, aku tak mau buat. Maksud Muslim apa? Maksud Muslim adalah menyerahkan kehendak, mengikut kehendak Tuhan, bukan melakukan apa kehendak kita dan serahkan kepada Tuhan. Bukan begitu. Dan Nabi SAW begitu sayang kepada kita. Nabi bagi tahu, apa jua yang aku haramkan kalian lakukan, maka jauhilah. Tetapi apa jua yang aku perintahkan kalian untuk lakukan, maka do your best. Lakukan yang terbaik. Dan kita bukan tugas kita untuk menghukum siapa yang tak buat yang terbaik. Tugas kita sebagai Muslim, sebagai jemaah adalah untuk memotivasi satu sama lain untuk melakukan yang terbaik. Dan bila kita lihat orang tu tak buat yang terbaik, kita marah bukan kerana dia tak buat yang terbaik, tapi kita nak marah supaya dia buat lagi baik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah berikan segala yang terbaik untuk kita dalam kehidupan kita. Dan Allah tak pernah charge apa pun. Dan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, hadis nombor 2416, hadis Hasan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kaki anak Adam tidak akan diangkat pada hari kiamat sehingga ditanya 5 soalan. Ini soalan bocor. Soalan bocor. Takkan ulang semula. Kalau SPM, soalan bocor kena ulang ambil. Tapi yang ini tak ada. Ini soalan bocor, Allah dah siap bagi tahu awal-awal. 5 soalan pasti akan ditanya. Pertama, tentang usianya. Kedua, tentang usia mudanya. Yang ketiga, tentang rezekinya, dari mana dan bagaimana dia mendapatkannya. Yang keempat adalah tentang rezekinya, bagaimana dia membelanjakannya. Dan yang kelima, tentang ilmunya dan bagaimana pengamalannya. Jadi apa yang telah kita tahu, kita perlu amalkan. Saya bagi satu contoh. Tanda-tanda orang yang beriman yang Allah sebut dalam Quran, iaitu apabila disebut qala Allah dan qala Rasulullah SAW, mereka wasami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ciri-ciri Yahudi pula, wasami'na wa ansayna. Kami dengar, kami tak mau taat. Jadi tuan-tuan dan puan, kita Muslim, bukan Yahudi. Yahudi dilaknat oleh Allah. Jangan kita dilaknat oleh Allah kerana ikut sikap Yahudi. Peringatan untuk kita, bukan nak membebankan kita, tetapi terus terang kita tahu, dalam sanubari kita, kita tahu, kita semua tahu bahawa we have not do our best yet. Kita tahu. Tak perlu nak melapor pada sahabat, pada suami, pada isteri. We know we can do even more. Apa yang kita save, tak ada simpan. Kita all out di dunia, di akhirat kita tuai hasil. Kalau kita simpan, siapa janji di akhirat dapat hasil? Itu hak Quran yang keempat. Hak Quran yang kelima dan yang terakhir adalah untuk disampaikan. Boleh kita kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Majoriti tuan-tuan dan puan di sini adalah lahir sebagai Muslim, betul? Tetapi tuan-tuan dan puan lahir sebagai Muslim, itu tandanya bahawa nenek moyang tuan-tuan dan puan suatu masa dahulu adalah bukan Islam, betul? Mungkin kita tak tahu siapa generasi keberapa, tetapi pastinya suatu masa dahulu nenek moyang tuan-tuan dan puan bukan Muslim. Mereka menyembah pokok, menyembah berhala, menyembah batu, menyembah kayu, menyembah semangat. Macam-macam mereka sembah, tapi tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi akhirnya hak Quran yang kelima ini ada orang laksanakan, iaitu dengan menyebarkan Al-Quran, menyebarkan risalah Islam. Dan akhirnya Allah memberikan hidayah kepada nenek moyang tuan-tuan dan puan, dan mereka memeluk Islam. Dan kerana mereka memeluk Islam, maka tuan-tuan dan puan, generasi tuan-tuan dan puan lahir Islam. Kalau tanpa mereka buat solat tarawih hari ini, tak ada.
Kalau tanpa mereka sebarkan risalah Islam, maka 800-900 tahun yang lampau, majoriti orang Melayu tak akan masuk Islam. Tapi hari ini majoriti orang Melayu adalah Muslim kerana hak Quran ini ditunaikan. Dan malahan dalam Quran, salah satu mukjizat Al-Quran bukan sekadar dari segi pemeliharaannya, tapi salah satu mukjizat Al-Quran adalah dari segi matematiknya juga. Sebagai contoh, dalam Quran ada disebut perkataan waqalu, iaitu mereka berkata. Sebagai contoh, dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu la yakula jannata illa man kana hudan aw nasara. Wa qalu, mereka berkata, tidak masuk syurga kamu jikalau kamu bukan Yahudi ataupun Nasrani. Wa qalu disebut 332 kali. Kemudian Allah jawab apa? Allah jawab, tilka amaniyuhum. Itu angan-angan mereka saja. Kul hartu burhanakum in kuntum shadiqin. Kul, maksudnya katakan, sampaikan. Wa qalu 332 kali. Kul juga 332 kali. Sebanyak mana mereka berkata, sebanyak mana itu Allah suruh kita jawab mereka. Salah satu contoh yang lagi, dalam surah Al-Imran surah ketiga ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya ahlu kitab, katakanlah kepada ahlu kitab. Persoalan dia, orang kata, Brother Fidaus, tak mau tanya soalan banyak boleh? Bagi ceramah tu. Bila Allah sebut Qul ya ahlu kitab, ini cadangan dari Allah ataupun perintah dari Allah? Mungkin kita tak faham lagi. Beginilah, kalau kita masuk bilik bos, bos kata, okey, Muhammad, katakan kepada dia, suruh dia hantar kerja tu sekejap lagi. Ada tak kita akan tanya bos kita, bos, itu cadangan ke perintah bos? Bos kita tu tadi bagi cadangan ke perintah? Perintah. Dia suruh kita katakan. Faham. Dia tak perlu kata, aku perintahkan engkau untuk katakan kepada dia. Understood? Betul kan? Contoh kalau saya kata, jom, dah masuk waktu dah, solat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun datang solat. Lepas solat, tuan-tuan dan puan-puan bergegas ke bilik wudu. Tanya kenapa? Sebab tadi kamu suruh solat, tak suruh ambil wudu. Understood meaning dia lah, bila suruh solat mesti ada wudu. Understood. Mafhum mukhalafah lah kalau orang kata usul fiqh kan. So, bila Allah sebut Qul ya ahlu kitab, katakan kepada ahlu kitab, ini bukan cadangan tau, ini perintah dari Allah. Allah sebut Qul ya ahlu kitab, katakan kepada ahlu kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, datang kepada persamaan antara kita. Allah suruh kita. Persamaan yang pertama, alla na'budu illallah, kita hanya sembah Allah, wala nusyrika bihi syai'an, kita tidak menyekutukan Allah, wala yattakhidza ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan kita tidak menjadikan sebahagian antara kita sebagai sekutu di sisi Allah. Dan Allah tahu, bila kita nak sebarkan risalah Islam, ada orang terima, ada orang tak terima. Maka Allah sambung, fa in tawallaw, jikalau mereka berpaling, faqulu syadu, dan katakanlah bi anna muslimun, aku adalah muslim. 332 kali Allah ulang dalam Quran, Kul, 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 kul. Apa kita dah buat? Kita remain cool, relax. Tak, kena cool. Sebab tanda orang yang beriman adalah cool. Dan Alhamdulillah, surah Al-Ansar ini adalah antara tempat yang saya pergi ceramah yang paling aktif dalam menganjurkan program dakwah kepada masyarakat setempat. Alhamdulillah, tahniah. Tetapi tingkatkan dan gandakan dan galakkan lebih ramai lagi untuk lakukan usaha ini. Jangan kata sampai nak ke tempat Sabah, Sarawak dan sebagainya, tetapi cukup memadai kalau kita buat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu, iaitu kawasan setempat kamu dulu. Tak payah cakap dah jauh-jauh dulu. Sekurang-kurangnya bila Allah tanya kita, kamu karya surah Al-Ansar, tempat rumah depan-depan ni ada Cina, ada India yang belum Islam, kamu sudah sampai belum? Kita kata, ya Allah, aku dah buat. Ada jawapan. Allah tak tanya kita dekat Amerika Selatan kita dah buat ke belum. Allah tanya kita tempat kita. Sekurang-kurangnya tempat kita. Alhamdulillah, tahniah surah Al-Ansar. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran Allah turunkan, saya sebut tadi, adalah untuk menguruskan dan mengkawal selia hawa nafsu kita. Dia bukan untuk dikawal selia oleh hawa nafsu kita. Quran diturunkan untuk mengubah kehidupan manusia, bukan untuk diubah oleh manusia.
Dan sebagai Muslim, kita wasamina wa ata'na, bukan wasamina wa ansaina. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beri satu penghormatan yang sangat tinggi kepada kita dalam surah Al-Imran surah ketiga ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahawa kamu adalah umat yang terbaik dibangkitkan untuk manusia. Dan terbaik. 1400 tahun yang lampau, hidup juga segolongan manusia yang terbaik. Dan mereka yang terbaik itu, mereka tak ada PhD, tak ada master, tak ada degree, tak ada diploma, tak ada ijazah. Tapi mereka menakluk 2/3 dunia. Hari ini ramai Muslim kita ada PhD, master, degree, diploma, ijazah, tapi jangan kata 2/3 dunia. Hawa nafsu kita 2/3 pun susah nak control. Tetapi insya-Allah, jikalau kita tunaikan kelima-lima hak Al-Quran itu, iaitu beriman, sebenar-benar iman, kita baca, dan bila kita baca, kita faham, dan kita amal, serta kita sebarkan, insya-Allah. Saya yakin dengan janji Allah, kerana Allah sebut dalam ayat tu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah umat yang terbaik. Sebab apa? Syarat dia kat belakang. Kerana kamu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu mengajak kepada yang ma'ruf dan kamu mencegah yang munkar, serta kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunaikan 5 hak Al-Quran ni, insya-Allah kita akan lihat tuan-tuan dan puan, kehidupan kita pasti berbeza. Dan kata-kata Arumi ini saya jadikan sebagai penutup untuk perkongsian saya pada malam ini. Arumi benar berkata, yesterday I was clever, so I thought to change the world. But today I am wise, so I'm going to change myself. Jangan fikir nak ubah dunia, ubah diri dulu. Dan cara nak mengubah, insya-Allah, perkabaran baik untuk tuan-tuan dan puan, bawah tu ada bahan percuma. Percuma? Yes. Bahan dakwah percuma. Ada Quran, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina percuma. Ambil, simpan stok, simpan dalam kereta, simpan dalam handbag, simpan dalam surau. Perlu ambil lagi. Office kami pun dekat di Wangsa Maju, tak cukup ambil lagi. Jadi tuan-tuan dan puan boleh ambil seberapa banyak yang tuan-tuan dan puan nak. Tolong sebarkan risalah Islam. Tak cukup, kontak Haji Idris, insya-Allah. Tak pun kami boleh hantar surau yang sangat dekat dengan kami. Dan insya-Allah kami amat berterima kasih kepada sokongan jemaah surau Al-Ansar. Dan insya-Allah satu berita yang baik yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan bersempena dengan 10 malam terakhir ini, insya-Allah suku pertama tahun 2017, insya-Allah kami di Multiracial Reverted Muslim MRM akan melancarkan stesen televisyen online kami yang akan disasarkan ke seluruh dunia dalam 4 bahasa utama dunia. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin. Dan akan bekerjasama dengan Peace TV, dengan Dr. Zakir Naik, Huda TV, dengan Dr. Muhammad Solah, GAT US TV, dengan Sheikh Yusuf Estes, Din Show, Umar Film, dan TV Asia, dan pelbagai lagi yang kami akan kerjasama. Dan ianya adalah siaran online yang tak perlu dibayar. Maksudnya siapa nak tuntun, percuma. Fokus adalah untuk mengajak umat Islam bersatu dan melakukan dakwah. Jadi insya-Allah, barang tuan-tuan dan puan siapa yang ada kepakaran dalam bidang teknikal dan sebagainya, yang ingin membuat bisnes dengan kami, maksudnya kita kerjasama, sumbang tenaga, sumbang kewangan, buat bisnes dengan Allah yang pasti untung, boleh berhubung dengan kami. Dan kami alu-alukan pemandangan kita semua amat dekat. Jadi sekali lagi, jazakumullah khairan. Semoga semua di antara semua kita mendapat Lailatul Qadar, dan semoga Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, dan semoga Allah SWT istiqomahkan kita di dalam Islam dan mengambil nyawa kita ketika iman kita dalam keadaan yang tertinggi. Wa akhiru dawana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.